Pada hari ini, saya ingin menceritakan kisah seorang sahabat karib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberi gelaran yang membenarkan kata-kata, dan nama yang diberi ialah Abdullah bin Abi Quhafatul At-Taimi. Inilah kisah khalifah pertama, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Pada suatu hari, lahirnya beliau selepas 2 tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah Al-Mukarramah. Beliau seorang yang memiliki pribadi yang sangat mulia kerana tidak pernah meminum arak atau menyembah berhala sejak sebelum memasuki Islam. Semasa beliau sudah dewasa, beliau sudah pun menjadi seorang ahli perniagaan yang berjaya. Oleh itu, beliau memainkan peranan yang besar dalam perkembangan dakwah Islam. Apabila Rasulullah mendapat wahyu pertamanya di Gua Hira, Abu Bakar adalah lelaki dewasa yang pertama memasuki Islam. Beliau terkenal sebagai sahabat yang sangat teguh imannya, sehingga tiada sahabat lain yang dapat menyamainya. Sebagai contoh amalannya ialah apabila beliau telah bebaskan penganut Islam yang disiksa dengan membayar tebusan seperti dinar dan rubah. Beliau juga merupakan sahabat yang paling setia, seperti apabila beliau menemani Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau sanggup disengat oleh binatang berbisa dan menahan kesakitan itu kerana tidak mahu Rasulullah terjaga. Beliau mempercayai kisah Rasulullah tanpa sebarang keraguan. Kerana peristiwa itulah Abu Bakar menerima gelarannya, iaitu As-Siddiq. Apabila kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliaulah antara sahabat yang reda, dan beliau jugalah yang memesan, "Saudara-saudara, barang siapa mahu menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal. Tapi barang siapa mahu menyembah Allah, maka Allah selalu hidup dan tak akan mati." Kemudian, beliau mengungkap ayat Al-Quran Surah Ali Imran ayat 144. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalunya sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Pesanan itu memberikan kesedaran kepada sahabat yang tidak menerima hakikat bahawa Rasulullah sudah kembali ke rahmatullah. Sahabat bermesyuarat untuk melantik seorang pengganti untuk menguruskan pentadbiran negara. Para sahabat telah berundi dan akhirnya Abu Bakar As-Siddiq telah menjadi khalifah pertama. Beliau telah melakukan pelbagai perkara semasa beliau memegang jawatan, seperti memerangi golongan murtad yang enggan membayar zakat dan orang yang mengaku menjadi Nabi. Selain itu, beliau telah mengembangkan syiar Islam ke negeri Rom serta meluaskan pembukaan ke seluruh semenanjung Arab. Mengumpulkan Al-Quran di atas cadangan Umar Al-Khattab setelah ramai penghafaz Al-Quran mati syahid. Akhirnya, Abu Bakar As-Siddiq telah menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 13 Hijrah ketika berumur 63 tahun kerana jatuh sakit beberapa hari sebelum wafat disebabkan cuaca terlampau sejuk. Harap anda dapat pengajaran dari kisah ini. Contohilah sifat Abu Bakar yang mulia, setia, bersabar, sentiasa reda, rajin beribadah, zuhud dan iman yang teguh. Terima kasih kepada ustazah saya, iaitu Ustazah Adawiyah, yang tolong mengajar saya pelbagai perkara, termasuklah tentang kisah ini, iaitu kisah tokoh Islam Abu Bakar As-Siddiq. Terima kasih ustazah, dan sekian, terima kasih. Masuklah tentang kisah ini.